أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama tuan-puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan kita pada malam ini. Sekali lagi kita bertemu di alam maya dalam program Kuliah Maghrib Anjuran Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2. Syukur kepada Allah dalam kesibukan kita menunaikan tugas-tugas hakiki kita, dalam kesibukan kita menguruskan kehidupan rumah tangga kita, dalam kesibukan kita menguruskan urusan anak-anak yang semuanya berada di rumah. Maklumlah fatrah sekarang kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, dan anak-anak yang berada di asrama juga berada di rumah, dan kita perlukan mereka kerana dan sebagainya. Namun syukur kepada Allah, seperti biasa kita bertemu lagi pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, para jamaah. Kita bertemu dalam slot kuliah maghrib di page Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2. Dan bersama dengan saya, Ustaz Irwan, dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, para jamaah, berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Dan malam ini insya-Allah pada tanggal 26 Jun 2020, insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-puan, para jamaah sekalian, sedang penonton yang dimuliakan, kisah iaitu kisah Maryam. Kisah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ingat tak lagi perkongsian yang saya sampaikan pada minggu lalu berkaitan tentang Imran dan juga isterinya, itu bapaknya. Dan hari ini kita bercerita tentang anaknya pula, iaitu Maryam binti Imran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana kita menyelusuri, bila mana kita membaca Al-Quran dan kita perhatikan tafsir, tadabbur dan sebagainya, kita akan dapati di situ banyak kisah yang berkaitan tentang wanita. Bahkan dalam Al-Quran juga, surah yang keempat diberi surah An-Nisa, surah wanita. Dalam Al-Quran ada beberapa kisah. Ada beberapa kisah yang cerita tentang wanita. Antaranya apa? Ada kisah iaitu isteri Nabi Adam alaihissalam, Sayyidatina Hawa. Ada cerita tentang kisah isteri Nabi Nuh. Ada cerita tentang kisah isteri Nabi Lut. Ada kisah isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Sarah. Ada cerita tentang isteri Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, yang kita panggil sebagai Zulaikha. Ada cerita kisah isteri Nabi Ayub, kisah ibu Musa, ada kisah kakak kepada Nabi Musa alaihissalam, ada kisah berkaitan tentang isteri Fir'aun laknatullah, isteri Fir'aun iaitu Asiyah, dan cerita tentang perempuan Madian yang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang Ratu Balqis, Ratu Balqis. Ada cerita tentang Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Lahab, dan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada dua kisah yang berkaitan tuan-puan, iaitu ibu Maryam, iaitu Hannah,
dan juga anak dia Maryam binti Imran. Jadi malam ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, ya, berkaitan tentang kisah Maryam binti Imran. Mungkin tak dapat nak kupas selanjutnya, paling tidak pun sekurang-kurangnya tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kita dapat gambaran berkaitan tentang kisah Maryam yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana tuan-puan berada di hadapan skrin ini, di hadapan melihat video ini, sama ada di telefon ataupun di laptop dan sebagainya, cuba tuan-puan capai sikit Al-Quran kat sebelah tu. Cuba capai sikit Al-Quran, cari sikit Al-Quran ataupun buka dia Al-Quran di telefon masing-masing. Jom tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan kita rujuk dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim, iaitu surah ke-66 dalam Al-Quran. Buka Al-Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 dalam Al-Quran. Dia terletak pada akhir juzuk yang ke-28. Bila mana kita sering baca surah Al-Mulk awal juzuk 29 pada setiap malam, pasti kita akan nampak At-Tahrim sebelah tu, kan? Saya nak ajak tuan-puan lihat di hujung ayat itu, bermula ayat yang ke-10, 11 dan juga 12. Ayat yang ke-10, 11 dan juga 12. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, lihat dalam surah At-Tahrim, muka surat 561. 560. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Fauzi, imam ni. Kalau salah betulkan saya Ustaz, ya. Baik, alhamdulillah. Baik, tuan-puan para jemaah sekalian, kita rujuk dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat yang ke-10, 11 dan juga 12. Di situ tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, di hujung ayat dan di hujung surah At-Tahrim ini, Allah datangkan ada 4 kisah, ada 4 wanita, 4 wanita yang 2 daripadanya kafir dan laknatullah, dan 2 daripadanya muslim ataupun beriman kepada Allah SWT. Ayat yang ke-10, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Ayat yang ke-10 bercerita tentang Allah datangkan satu misal, perbandingan, satu perumpamaan, satu kisah berkaitan tentang isteri kepada Nabi Nuh AS dan juga isteri Nabi Lut AS. Walaupun suaminya kedua-duanya Nabi, tetapi dua-dua isteri ini, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka dihumban ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Atau itu kisah, dua kisah yang berbeza lah. Baik. Ayat yang ke-10, 11 ayat yang ke-11, Allah bercerita pula tentang satu misal, berkaitan tentang isteri kepada Imra'at Fir'aun, isteri kepada Fir'aun. Walaupun suaminya orang kata, ya Allah, memang Fir'aun lanatullah lah. Yang kita tahu Fir'aun, kan, seorang manusia yang ego, yang bongkak, yang memang tempat dia di neraka Allah. Tetapi isterinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi suaminya beriman, suaminya seorang nabi seorang, dan suaminya seorang rasul. Tetapi isterinya tak ikut pun, suaminya tak beriman kepada Allah. Yang kisah yang ketiga ini, ayat 11 ini, iaitu suaminya pula orang jahat. Suaminya sangat, orang kata apa, sangat kufurlah kepada Allah, kan? Tetapi isterinya pula beriman kepada Allah SWT. Okey. Dan ayat yang ke-12, Allah datangkan kisah Maryam. Wa Maryam binti Imran. Kisah Maryam binti Imran, seorang wanita yang dipelihara akan kehormatan dan kesuciannya. Seorang wanita yang hebat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, di hujung surah At-Tahrim ini, Allah nak gambarkan kepada kita tuan-puan berkaitan tentang perihal 4 wanita ini, yang 2 daripadanya tak beriman kepada Allah, sekalipun suaminya seorang nabi, seorang rasul, tetapi belum tentu isterinya beriman kepada Allah. Dan yang 2 kisah lagi, kisah isteri kepada Fir'aun, walaupun suaminya jahat, memang jahat gila lah orang kata, memang kufur dahsyat, memang tak boleh nak buat apa dah, tapi isterinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kisah yang keempat, kisah Maryam ni tuan-puan, kita akan lihat bagaimana seorang Maryam, dia semua dia maklum. Siapa itu Maryam? Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan anak kepada Imran dan juga Hannah. Yang kita kongsikan cerita ni pada minggu lalu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dan kita juga sedia maklum, kita dah tahu cerita sebelum ni, bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Artinya tak ada suami pun, tetapi dia melahirkan anak. Bahkan tuan-tuan dalam Al-Quran nyatakan bahawa Maryam seorang wanita yang sangat suci, yang sangat bersih. Tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan bukti kebesarannya dengan melahirkan, dengan mengandungkan Maryam dan seterusnya melahirkan Nabi Isa AS. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Jom kita lihat secara disiplin ilmu, insya-Allah mudah-mudahan berkaitan tentang kisah ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kita lihat dari segi awal cerita ini tuan-puan, okey. Maryam binti Imran adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Okey. Bapa dia kita sudah maklumlah pada minggu lalu, kita dah kongsi dah pada minggu lalu. Bapanya iaitu Imran bin Yashim bin Amun bin Misha bin Huzqiyah. Imran, bapa kepada pada Imran ni, bapa kepada Maryam ini, dia adalah berketurunan nasab kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Artinya memang keturunan Nabi jugalah, keturunan Nabi juga. Dan Imran merupakan seorang pemimpin ibadat kaum Bani Israel yang sangat zuhud, yang sangat tawaduk pada zamannya. Dia tak menunjuk, dia tidak bangga sebagainya. Baik. Adapun tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada setengah pendapat mengatakan bahawa bapa kepada Nabi Musa juga bernama Imran. Bapa kepada Nabi Musa juga nama Imran. Ada kata begitu. Dan adakah dalam Al-Quran sebut bila mana ayat yang dibacakan pada minggu lalu, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ayat 33 tu, surah Imran, surah Ali Imran tersebut, ada yang menyatakan bahawa Imran ni bapa Nabi Musa. Sebab Nabi Musa pun namanya Imran juga. Adapun bapa kepada Maryam pun Imran juga. Okey. Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Imran dalam cerita tersebut bukan berkisah tentang bapa kepada Nabi Musa, tidak. Kerana jarak di antara Nabi Musa dan juga zaman Maryam tu lebih daripada 1400 tahun sebelumnya, lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Jadi kisah itu merujuk kepada keluarga Imran, iaitu keluarga kepada Maryam tadi. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat tadi membuat pilihan untuk memberikan pilihan kepada Adam, pilihan memilih kepada Nuh dan juga Ibrahim sebagai Nabi Allah SWT, Allah berhak juga memilih untuk Imran sebagai contoh yang terbaik. Imran bapa kepada Maryam dan seterusnya Maryam jadi ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, itu dari segi bapaknya. Adapun ibu Maryam, ibu Maryam bernama Hannah binti Faqud. Hannah binti Faqud. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana bila mana ibu kepada Maryam ini, Hannah ini mengandung. Kan pada minggu lalu saya berkongsi bagaimana dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan anak yang dikandungnya itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diletakkan sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dapat kita iktibar di sini bahawa ibu kepada Maryam iaitu Hannah ini seorang wanita yang sangat kuat dan sangat kukuh ibadahnya kepada Allah SWT. Seorang yang warak lah, yang warak, yang alim. Dan kita lihat juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana dalam ayat pada pertemuan lalu dalam surah Ali Imran, lihat surah Ali Imran, Maryam belum, mana yang tak dapat lihat pada pertemuan yang lalu, lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Ayat ke-36. Bila mana dia bernazar tu nak berikan anak dalam kandungannya, dia tak tahu lagi
sama ada anak tu laki ke perempuan. Bahkan bila dia bernazar untuk berikan kepada Baitul Maqdis, artinya dia nakkan anak seorang lelaki. Namun bila mana dia bersalin, yang kedua adalah anak perempuan, tetapi asbab dia dah bernazar, dia berikan jugalah. Walaupun kata tu perempuan, dia akan bagi juga. Kita lihat tuan-puan. Dan di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut diberi ayat-ayat berbunyi, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Dan bila mana anak tu lahir, tuan-puan, Allah SWT memberikan ilham kepada Hannah. Berikan ilham kepada Hannah untuk diberikan nama anak tersebut dengan nama Maryam. Maryam. Apa arti Maryam? Maryam artinya khadimatullah. Artinya khadam Allah Subhanahu Wa Taala. Maryam artinya khadam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bernazar dah. Aku akan berikan anak kandungan ini kepada apa? Kepada Allah SWT. Beribadat kepada Allah SWT untuk menjaga Baitul Maqdis. Untuk diserahkan segala urusannya kepada Allah SWT, untuk berikan berkhidmat kepada Allah SWT. Sebab itu bila mana dah lahir anak tersebut, Allah beri ilham kepada Maryam, kepada Hannah, untuk beri nama dengan nama Maryam. Artinya khadimatullah, khadam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Maryam dan Hannah juga berdoa kepada Allah, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia terus doa kepada Allah, ya Allah, permintaan penonton untuk tinggikan volume, Ustaz. Tinggikan volume. Okey. Baik, tak kuat volume. Terima kasih kepada terima kasih Tuan Haji. Sekejap. Tinggikan volume. Mungkin sebab setting daripada mic ni kot. Saya try Okey, cubaan. Saya try, tuan-tuan. Saya try untuk kuatkan volume. Okey. Baik. Baik, tuan-puan. Sambung cerita tadi. Berkaitan tentang Maryam. Selepas ibunya lahirkan Maryam, dan Allah berikan ilham kepada Hannah untuk berikan nama Maryam, artinya khadimatullah, khadam Allah SWT. Dan Hannah terus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah agar dipeliharakan Maryam ini dan juga seluruh zuriat dan keturunannya daripada gangguan syaitan lanatullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana ibu kepada Maryam ni, Hannah ini, seorang wanita yang wara', seorang wanita yang beriman kepada Allah, dan Allah mustajabkan doa dia, tuan-puan. Mustajabkan doa dia. Kenapa? Kita kongsi pada minggu lalu, bagaimana suami kepada Hannah ataupun bapa kepada Maryam ini, iaitu Imran, dia bina mihrab dalam rumah dia. Dia bina mihrab. Dan depan mihrab itulah, bila mana kita panjatkan doa kepada Allah depan mihrab, artinya doa tu akan cepat terangkat. Doa akan cepat terangkat, akan cepat dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kisah Hannah ini. Dia doa depan mihrab, dapat angkat terus. Maryam juga dalam kisahnya, bila mana dia bertemu dengan Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria pun sama juga. Dia berdoa depan mihrab dan doa tu akan cepat terangkat. Itu juga dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana dia belajar daripada Maryam, doa depan mihrab. Nabi Zakaria dah berkahwin lebih daripada 60 tahun. Dan tidak ada anak. Nabi Zakaria semakin tua, semakin beruban. Dimaklumkan juga isterinya seorang yang mandul. Yang berarti Aqir, seorang isteri yang mandul. Tetapi asbab dia berdoa depan mihrab. Allah makbulkan doa dia. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian,
Bila mana tuan-puan nakkan hajat tu cepat diangkat oleh Allah SWT, nakkan dimakbulkan cepat, tuan-puan kenalah kena buat mihrab dekat rumah. Apa tu mihrab? Tempat khusus untuk beribadah. Tempat khusus untuk beribadah. Paling tidak pun bentang selembar sejadah dan biarkan dia di situ. Jangan diangkat-angkat. Kalau kata balik ada alih, dia kurang cantik dah. Itu sebab kita perlu buat satu tempat khusus untuk beribadat. Sama ada di hujung ruang tamu ke, letakkan satu tirai ataupun satu penghadang. Kalau ada bilik kosong, dipersilakan buat. Itu lebih afdal, lebih cantik. Bukan tak boleh solat di tepi katil. Kerana di situ kita dah letakkan khusus sebagai tempat tidur. Tempat tidur. Tapi kalau kata rumah tu kecil, tuan-puan, tak dapat, tak apalah, tak masalah. Setidak-tidaknya, kita kena mengasingkan. Itulah tempat khusus untuk beribadat. Agar kita doa kepada Allah, dan Allah akan angkat lebih awal doa tersebut. Baik. Itu di segi tentang kisah kepada bapa kepada Maryam Tuhan pada Imran dan juga isterinya Hannah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat asbab daripada doa Hannah tadi. Allah makbulkan doa tersebut, dan itulah merupakan satu ganjaran keikhlasan daripada niat kepada Allah SWT. Sampaikan anak kepada Maryam serta zuriatnya Nabi Isa AS sentiasa dalam lindungan Allah SWT daripada kejahatan syaitan lanatullah. Sebab doa tadi tu, boleh amalkan doa ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian. Bila mana ibu-ibu lahirkan seorang anak, amalkan doa ni. Apa doa dia? Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Rujuk dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Tu doa je lah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik, tu dia pergi, saya skip cerita ni tadi tuan-tuan. Baik. Kemudian lepas bila mana Hannah melahirkan Maryam tadi, dia terus menyerahkan Maryam itu untuk tinggal di Baitul Maqdis, untuk lihat, untuk menjaga Baitul Maqdis. Dan dia nazar dah, dah nazar. Ni kisah dia kecil kan, dia kecil. Dia letakkan di depan Baitul Maqdis dan berebutlah orang untuk menjaga Maryam alaihissalam. Okey. Dan ketika itu Nabi Zakaria selaku ketua, sebagai Nabi, selaku ketua pada kaum dia, ataupun ketua haikal ketika itu, yang mewarisi daripada Nabi Harun alaihissalam, ada pendapat juga yang mengatakan Nabi Zakaria ini adalah ibu saudara kepada Maryam. Ibu saudara kepada Maryam. Dan ada pendapat juga yang mengatakan Nabi Zakaria ni abang ipar kepada Maryam. Artinya Maryam ada kakak. Tapi dalam Quran tak nyatakan lah. Tapi dalam tafsir diceritakan. Kerana dia berdasarkan berapa hujah. Dan juga ada juga sepotong hadis Nabi SAW. Hadis yang bercerita tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Bila mana kisah itu dalam satu hadis Nabi, riwayat Muslim yang berbunyi, bila mana mafhum je, bila mana Nabi naik kepada langit dan kata naik pada Mi'raj tersebut, dua anak ibu saudara iaitu Isa bin Maryam dan juga Yahya bin Zakaria. Artinya Nabi Isa dan juga Nabi Yahya ni adalah ibu saudara. Maksudnya ada kaitan saudara lah. Itu sebab dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Zakaria ni adalah abang ipar kepada Maryam. Wallahu a'lam tuan-tuan. Dalam Quran tak ceritakan begitu. Tapi ada kisah yang berlakulah. Baik. Cuma ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat. Ini ketika kecilnya. Ketika kecil bagaimana Maryam berebut orang untuk menjaga Maryam. Maklumlah pada zaman tersebut tuan-puan diuji dengan masalah zuriat. Dengan masalah zuriat. Satu kampung tak dapat anak tuan-puan, dah kahwin lama dah. Tetapi asbab daripada Imran, dia bina mihrab kat depan rumah, kat dalam rumah dia, dan dia beramal doa dan sebagainya, Allah angkat doa dia lebih awal. Jadi dia mengandung, isinya mengandung. Dan itu diajarkan kepada anaknya iaitu Maryam. Dan Maryam juga buat begitu tuan-puan. Bagaimana Maryam seorang wanita yang sangat hebat. Yang sangat hebat di segi amal ibadat dia. Digambarkan tuan-puan, Maryam tidak pernah tinggal pun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ketika suci ataupun tidak tuan-puan, tak pernah tinggal zikir. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tuan-puan, ibu-ibu, ayah, ibu-ibu sekalian terutamanya,
Janganlah kita mengambil mudah. Kalau kata tak apalah ustaz, tengah cuti ni ustaz, tak payah pun. Tak ada tuan-puan, kita kena juga. Itu sebab kita dalam Quran tuan-puan, dalam Al-Quran banyak kisah Maryam ni. Banyak kisah Maryam. Bahkan Allah mengangkat satu surah, surah ke-19 dengan nama Maryam. Dalam kisah tu tuan-puan banyak kisah Maryam. Setidak-tidaknya dalam Al-Quran tuan-puan, tulis dalam Al-Quran, setidak-tidaknya ada 5 surah yang bercerita tentang kisah Maryam. Ambil poin ni. Dalam Al-Quran, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada 5 surah yang bercerita tentang kisah Maryam. Iaitu surah Ali Imran, bagaimana proses bagaimana proses kelahiran Maryam alaihissalam. Itu kisah dalam kisah Ali Imran tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat ke-33 sampai ke-50 lah, lebih kurang yang tu tuan-puan. Bercerita tentang bagaimana nazar ibu Maryam dan juga kelahiran Maryam alaihissalam. Okey. Boleh ya? Terusnya dalam surah Al-Maidah pun ada bercerita. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-75 kisah Maryam. Terusnya surah Maryam surah ke-19 ayat ke-16 sampai ke-36. Lepas tu dalam surah At-Tahrim, dalam surah Al-Mu'minun. Okey. Dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-50 ada bercerita juga tentang kisah Maryam. Okey, dan seterusnya yang terakhir dalam surah At-Tahrim yang kita bacakan tadi ayat ke-12. Ulang kembali. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang bercerita tentang kisah Maryam. Surah Ali Imran ayat 33 sampai ke-50, surah Al-Maidah ayat ke-75, surah Maryam khususnya, surah Maryam surah ke-19 ayat ke-16 sampai ke-36. Awal-awal surah Maryam tu kisah Nabi Zakaria, tapi ayat ke-16 tu start dah cerita Maryam. Surah Al-Mu'minun ayat ke-50, dan juga surah At-Tahrim ayat ke-12. Okey. Dalam surah Mu'minun ni tuan-puan, kisah bagaimana Maryam dia melarikan diri lepas dia tahu dia mengandung, larikan diri. Jadi dia bawa diri sebab malu tuan-puan. Biasalah kan. Kalau kata sedangkan orang yang ada suami pun tuan-puan, bila seorang wanita tu dikhabarkan mengandung, ada suami ni tapi malu nak keluar rumah. Kenapa? Nampak perut besar dan sebagainya kan. Suami ada kat sebelah tu, malu. Apatah lagi wanita yang tak ada suami seperti Maryam ini. Tak ada suami tapi dikhabarkan mengandung, dia pun malu. Dia buat diri dia. Dia bercerita dalam surah Mu'minun, cerita surah Mu'minun. Dan juga bagaimana Isa dilahirkan dan juga Isa berkata depan Bani Israel. Okey. Terusnya surah Tahrim bercerita tentang kewafatan dari kemuliaan Maryam alaihissalam. Itu kisah yang berlaku. Baik. Dalam kisah dalam surah Maryam banyak kisah bercerita tentang perkara tersebutlah tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Okey, baik tuan-puan. Sambung balik kisah Maryam tadi. Kisah Maryam ni tuan-puan, kalau kata kita nak satu-satu memang sonok tuan-puan, sonok. Kalau kata tuan-puan beli buku kisah Maryam, tebal tuan-puan, boleh baca tu. Tapi dalam Al-Quran kenapa tak diceritakan dalam satu surah sahaja? Sebab nak gambarkan tentang pendidikan dan sebagainya. Tuan-tuan lihat. Saya nak ambil poin satu tuan-puan. Dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran. Ayat yang berbunyi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ni ayat yang ke-37 dalam surah Ali Imran. Ayat 37 saya lah 37. Tadi 36 dan 37. Ayat yang berbunyi fataqabbalaha rabbuha biqabul. Apabila Allah makbulkan doa fataqabbalaha. Ni dua orang lah. Maksudnya doa kepada mak kepada Maryam ni, Hannah tadi, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang sangat baik, dan wa ambataha nabatan hasana. Saya nak highlight kat sini kalimah nabatan. Nabatan ni tuan-puan, dalam segi harfiah ataupun dalam pola bahasa Arab, dipanggil sebagai, okey, alhamdulillah, saya berpeluang ke Palestin 2018, mihrab Maryam di tingkat bawah Al-Aqsa. Tengok, okey, alhamdulillah, betul, cantik, betul.
Itu mihrab yang ada. Okey tuan-tuan. Dan Al-Quran sebut wa ambataha nabatan hasana. Nabatan. Allah berikan kalimah nabatan ni lebih kepada benih tuan-puan, beri benih. Kita lihat dalam kisah Maryam ini, gambarkan tuan-puan, bagaimana bapa kepada Maryam iaitu Imran, dia didik anak dia. Dia didik isteri dia dan juga anak dia bagaimana dia perasaan nabatan. Nabatan tidak perasaan dalaman dan Maryam itu sendiri yang untuk belajar tuan-puan, untuk belajar. Itu pendidikan yang Maryam terima daripada ibu bapanya. Itu juga dengan kita tuan-puan. Kalau kata kita ada anak-anak, kita kena tekankan Nabi anak-anak tu sifat dalaman dia yang dia nak belajar. Kadang-kadang ada ibu ayah paksa anak belajar tapi anak tak nak. Kadang-kadang kita tekan-tekan dan sebagainya tapi dia tak nak, tak jadi. Tapi bila mana anak tu sendiri ada keinginan nak belajar dan mahu mencuba, dia dapat. Bagaimana tuan-puan tu kena didik. Tu sebab tuan-puan dalam ayat ini, kemah nabatan ni, artinya tuan-puan kebaikan tu bukan sekadar pada faktor luaran, tetapi pendidikan yang Nabi Zakaria, pendidikan yang Allah berikan kepada Imran, pada Maryam, tapi faktor daripada dalaman Maryam tu sendiri yang mahu belajar. Diberikan nabatan ni bagi benih sebenarnya, ibarat macam benih lah, benih kan. Kalau kata kita tanam pokok tu tuan-puan, kita tanam pokok, kalau kata pokok tu tak struggle nak tumbuh, tak tumbuh tuan-puan, takkan tumbuh. Kita duk siram, tapi dia tak nak usaha pun nak tumbuh. Tak tumbuh lah tuan-puan. Tu juga dalam ayat ni, nabatan ni lebih kepada benih sebenarnya. Benih nak gambarkan kepada kita tuan-puan bagaimana Allah terima doa mak kepada Maryam tadi, dan diterima juga dengan didikan yang baik. Dalaman dia. Tu sebab doa ibu ni sangat penting. Sangat penting. Bila mana anak-anak kita semasa kecil, doa ibu titipkanlah kepada anak tu doa yang baik-baik. Walaupun kadang-kadang kita marahkan anak kita, kita rasa sakit hati pada anak kita dan sebagainya, tapi tuan-puan, doa ibu tu sangat mustajab tuan-puan, sangat mustajab. Dan dia mampu untuk berikan satu magnet, satu keajaiban dalam diri anak-anak tersebut. Bila anak-anak tu ada sifat nak belajar tuan-puan, dia akan dapat, insya-Allah, mudah-mudahan. Tak payah paksa pun tak apa, tapi dia akan dapat benda tu. Itu sebab di kisah Maryam ni tuan-puan, bagaimana Maryam dia ada perasaan yang ingin belajar sesuatu daripada apa yang berlaku pada kisah dia dan sebagainya. Dan menggambarkan Maryam ni kisah yang sangat hebat tuan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Baik tuan-puan. Dan kita lihat bagaimana dalam kisah Maryam ini, bagaimana dia dapat mendidik jiwa dia jadi orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia seorang wanita yang bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan dia wanita yang sangat hebat, yang sangat suci. Itu kepada Maryam. Dia tak diganggu-ganggu lain benda sebagainya pun. Bahkan dia percaya tuan-puan. Dan kisah Maryam dalam Al-Quran tuan-puan, Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam ayat Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dalam ayat ke-44 surah Ali Imran nak gambarkan kepada kita peristiwa yang berlaku pada Maryam ni satu peristiwa yang gaib. Peristiwa yang gaib. Peristiwa yang sebahagian di peristiwa gaib. Sebab apa tuan-puan? Sebab maklumlah, Maryam mengandung tanpa diusik oleh seorang lelaki pun. Bukan usik biasa tuan-puan. Tu usik, seperti usik lah. Maksudnya faham sendiri lah tuan-puan. Artinya kisah ni orang kata bila waktu sekarang agak pelik lah kalau berlaku kan. Tapi sekarang tuan-puan, kalau kata seorang wanita tu mengandung, mesti beliau pernah diusik seorang lelaki. Usik tu faham istilah usik ya. Kalau kata tiba-tiba dia mengandung, tak diusik tu mustahil tuan-puan. Mustahil. Sebab apa? Bila banyak para cerita sebut ataupun para alim ulama sebut, bila mana dalam Al-Quran disebutkan nama watak tersebut, nanti tak akan berlaku lagi. Contoh kisah Maryam ni, Maryam seorang wanita yang hebat yang mengandung tanpa suami. Namanya disebut, artinya dia takkan berlaku lagi sampai ke akhir zaman. Takkan berlaku lagi. Sebab nama Maryam tu disebut. Kecuali, kita lihat pada awal pertama kisah Tadabbur, saya berkongsi tentang kisah kepada anak Nabi Adam AS. Kan? Dan Quran sebut, Watslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Bercerita tentang dua kisah Nabi Adam. Tak sebut nama pun, tapi kisah dua anak Nabi Adam. Tak sebut nama.
Artinya tuan-puan, sampai ke hari kiamat akan berlaku, adik-beradik akan bergaduh, adik-beradik akan berbunuh-bunuhan dan sebagainya sebab satu perkara itu berlaku. Tapi untuk kisah Maryam, nama Maryam disebut dalam Quran. Artinya tak akan berlaku lagi sampai hari kiamat nanti. Itu dalam Quran lah. Kalau kita berlaku juga, tuan-puan, di kuasa Allah Ta'ala lah. Itu baik, tuan-puan. Itu kepahaman daripada Al-Quran sendiri. Sebab apa, tuan-puan, kita bayangkan Nabi Isa AS dia berada dalam perut Nabi Maryam bukan seperti anak-anak yang lain. Dan Maryam juga dikabarkan, tuan-puan, bukan seperti ibu-ibu yang mengandung sebelum ni selama 9 bulan 10 hari, bukan, tidak. Digambarkan ada setengah riwayat mengatakan bahawa Maryam hanya mengandung 1 hari saja. 1 hari. Ada kata dalam riwayat mengatakan Maryam mengandung 10 hari sahaja. Artinya sangat singkat. Sangat singkat. Dia sangat singkat. Dia bukan seperti waktu sekarang ini mengandung selama 9 bulan 10 hari ataupun 40 minggu kan. 40 minggu. Tapi Maryam, dia mengandung, tuan-puan, dalam tempoh yang sangat singkat. Tanpa ada disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Sebab tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam kisah Maryam ni ada digambarkan, tuan-puan, bagaimana beliau diuji beberapa kali. Diuji dengan diutuskan para malaikat. Malaikat yang menyamar sebagai lelaki pun ada. Yang menyamar sebagai malaikat, menyamar sebagai lelaki, datang sebagai malaikat pun ada. Tapi Maryam tetap menjaga batas-batas tersebut. Tetap menjaga batas tersebut. Contoh, tuan-puan, cubakan contoh, tuan-puan, dalam surah disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-42, tuan-puan, bagaimana Allah sebut, wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya maryamu qunuti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, ketika berkata malaikat, artinya Jibril datang jumpa dengan Maryam. Dia kata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam sezaman dengan dia. Itu kebaikannya. Ala nisa'il alamin. Jibril datang jumpa Maryam. Dia bagi tahu pada Maryam, wahai Maryam, Allah pilih engkau sebagai wanita yang terbaik, yang hebat. Dan kata Jibril lagi, wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah dan sujudlah serta rukuklah, mengerjakan solat bersama orang-orang yang rukuk. Sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ini dimaklumkan tentang siapakah Maryam. Allah pilih dia sebagainya. Lepas tu baru diberitahu pada Maryam, wahai Maryam, Allah pilih engkau bahawa engkau mengandung. Mengandung. Akan mengandung. Ketika itu, tuan-puan, bagaimana perasaan kita, tuan-puan? Kalau kata seorang isteri pergi buat check up di klinik dan hospital, dimaklumkan tahniah puan mengandung. Kalau kata kita ada suami, alhamdulillah. Bila kita ada suami, dia mengandung, apa perasaan kita macam mana, puan? Kita akan rasa macam terpukul, rasa macam sebab dan sebagainya, tuan-puan. Itu gambaran kepada kita lah. Sebab itu, tuan-tuan, berlaku pada Maryam. Bila mana dah dikabarkan begitu, tuan-puan, dia rasa malulah, malu. Sebab tu dalam surah Maryam digambarkan, tuan-puan, bagaimana Maryam pergi mengasingkan diri. Dia mengasingkan diri daripada keluarganya dan juga daripada keluarga Nabi Zakaria untuk beribadat kepada Allah SWT. Dia mengambil tempat dalam masjid, tuan-puan. Tempat dalam masjid di tepi mihrab sebelah timur. Itulah dijaga dan sebagainya, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Berkaitan tentang Maryam. Dia mengambil diri, mengambil peluang, mengambil keputusan untuk jauhkan diri dan sebagainya. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Maryam dah perlukan mengandung tadi, tuan-puan, dia mencelakan diri dalam satu tempat yang sangat jauh daripada orang ramai sebab malu. Sebab perkara ini, tuan-puan, jadi tomahan lah. Jadi orang kata buah mulut, fitnah orang dan sebagainya. Dan di situ dinyatakan, tuan-puan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahawa tempat tersebut dipanggil sebagai lembah Baitul Laham. Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat di mana Maryam menyembunyikan diri.
Orang semua tak tahu tempat tu tuan-puan, tak sampai. Tapi Maryam dengan gerakan kaki Allah takdirkan kepadanya, disebut awal. Sabut maksudnya datang dah pergi ke Baitul Laham tersebut, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Okey tuan-puan. Ulama bersisih pendapat berkenaan tentang tempoh beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam, tuan-puan. Ada berkata Ibnu Abbas menyatakan bahawa Ibnu Abbas dan juga Ikrimah berpendapat bahawa Maryam mengandung selama 8 bulan. Dia kata. Ada juga pendapat yang mengatakan Maryam mengandung selama 9 jam sahaja. Itu pendapat tuan-puan, itu pendapat. Ibnu Katsir juga menyatakan bahawa dalam yang sahihnya Maryam mengandung sama seperti perempuan yang lain, iaitu 9 bulan. Wallahu a'lam, tuan-puan. Ini semua dalam tafsir dan cerita. Berbeza sebab jami' hujah lah. Hujah yang digunakan dalam surah Maryam, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam pun hamil mengandungkan Nabi Isa AS, lalu memencilkan diri dengan kandungan itu di sebuah tempat yang jauh. Ada pendapat. Sebab tuan-puan ada mengatakan Maryam mengandung 9 jam. Ada kata 1 hari. Ada kata 8 bulan. Wallahu a'lam, tuan-puan. Dalam Quran tak dinyatakan. Cuma dinyatakan tuan-puan, Maryam seorang wanita yang suci, yang tak sentuh dengan lelaki mana-mana sekalipun, dan Allah takdirkan dia mengandung. Dia mengandung. Dan dikandung adalah Nabi, anak mengandung adalah Nabi Isa alaihissalam. Tu. Cantik studio rakaman Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya Rasulullah. Tuan-tuan. Baik. Baik. Setelah sempurna kejadian janin dan kandungan tersebut, tuan-puan, Maryam pun melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya, tuan-puan, bayangkanlah tuan-puan, seorang isteri bersalin tanpa ada suami di sisi. Bukan tu sahaja, tanpa ada bidan, tanpa ada doktor, tanpa ada nurse di depannya. Kalau sekarang tuan-puan, bila ada ibu-ibu mengandung, suami boleh masuk labor room, teman isteri dah kat sebelah tu, istighfar, zikir dan sebagainya. Ada doktor pula, ada nurse pula, 2 orang dan sebagainya. Kita tenang. Alhamdulillah kan tuan-puan kan. Berbanding Maryam, tuan-puan, dia bersalin dalam keadaan yang bersendiri-sendirian. Allahu Akbar, tuan-puan. Bayangkanlah, tuan-puan. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan tentang Maryam ni tadi. Dilahirkan tanpa ada suami di sisi, dan tak ada pula orang menyambutnya. Sendiri nak sambut tu. Bayangkan macam mana tu. Sebab, tuan-tuan, kisah Maryam ini patut menjadi pedoman pada wanita zaman sekarang ni, tuan-puan. Patutnya zaman sekarang ambil apa yang pertama, tuan-puan, pada wanita kenalah kena suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab wanita akan melahirkan zuriat. Zuriat itulah melahirkan anak yang baik dan sebagainya, tuan-puan. Kalau kata wanita, seorang ibu tersebut tak dapat didik diri dia untuk beribadat kepada Allah, jadi nak melahirkan zuriat yang baik, tuan-puan. Tapi jangan salahkan anak-anak kalau anak itu degil dan sebagainya. Mungkin barangkali darah kita yang mengalir tu ada pada darah anak kita. Itu sebab kita kena didik diri kita sendiri, tuan-puan, untuk kuat beribadat kepada Allah SWT. Paling tidak pun zikir kepada Allah, baca Al-Quran, tunaikan perintah Allah, solat dan sebagainya mungkin dan sebagainya, tuan-puan. Itu berkaitan tentang wanita pada zaman sekarang ni lah, tuan-puan. Dan begitu juga, tuan-puan, seorang wanita harusnya suka kepada tempat ibadat seperti masjid dan juga surau. Itu juga boleh berkaitan tentang wanita lah. Baik. Itu sebab, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dan kisah ni juga, tuan-puan, kisah Maryam ini, kita lihat bagaimana Maryam menjaga peribadi dia, tuan-puan. Bila mana Jibril datang dan jumpa dengan Maryam, Maryam sempat buat tirai, tuan-puan, buat pengadang. Tak nak bagi Jibril nampak dia. Itulah kejagaan dia menjaga diri yang sangat suci dan hebat, tuan-tuan. Walaupun dia tahu siapa yang datang tu, dia tahu datang tu, malah sebagainya, tapi dia tutup tirai, tuan-puan. Nak gambar dengan tuan-puan, Maryam seorang wanita yang sangat berjaga-jaga soal ibadat dia. Sebab daripada kesan, daripada didikan bapa dia, iaitu Imran. Bapa dia Imran. Baik, tuan-puan, saya cuba setting ni, tuan-puan, nak bagi timing habis. Sebab apa, tuan-puan, mulai pada minggu depan dah start kuliah di masjid dan juga surau. Tetapi dalam SOP kena berhenti sebelum azan fardu isyak.
Sekarang dah 8.45 dah. Saya rasa dah azan isyak dah ni. Jadi saya juga kena berhenti juga tuan-puan untuk dapat timing tersebut. Maklumlah kadang-kadang bila bercerita ni, bila kita berkongsi, mereka sangat bercakap lebih waktu isyak tuan-puan. Jadi saya kena timing. Mula habis baca solat maghrib, dan berhenti sebelum maksudnya azan isyak tu masuk, tu berhentilah. Tu yang terbaik tuan-puan. Sebab dalam normal sekarang, kita kena patuh kepada SOP, Standard Operation Procedure. Saya juga kena tamatkan sekarang juga tuan-puan, sebab saya percaya ada rakan-rakan kita sekarang ni tengah lihat di masjid, tengah lihat di surau. Jadi bila dah azan isyak tu ke solat isyak tuan-puan. Kat rumah tu tak apa, dia boleh ulang balik dan sebagainya. Dan saya rasa tuan-puan cukuplah sekadar ini perkongsian berkaitan tentang Maryam. Ringkas saja, cuma nak highlight kat sini tuan-puan, untuk kita mengambil iktibar sungguh-sungguh, Maryam bukan calang-calang wanita tuan-puan. Kalau kata kita beri nama kepada anak kita Maryam, pastikan juga anak kita Maryam bukan calang-calang wanita tuan-puan. Kita perlu wanita yang hebat tuan-puan. Wanita yang hebat yang dapat menggoncang dunia ini. Itu sebab tuan-tuan, Maryam seorang wanita yang hebat yang dapat melahirkan anak tanpa ada suami di sisi. Seorang wanita yang hebat dapat membesarkan anak dia Nabi Isa alaihissalam. Seorang wanita yang lahir daripada keluarga yang sangat hebat, iaitu keluarga Imran dan juga Hannah, yang ceritanya juga dalam Al-Quranul Karim. Tu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada masa insya-Allah kita berkongsi lagi. Saya akan buat satu daurah ataupun kisah berkaitan tentang Maryam ini insya-Allah. Ibrah daripada kisah Maryam. Jadi pada malam ni tuan-puan, tadabbur kita ambil ringkas saja tentang kisah Maryam. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan ambil poin tadi tuan-puan. Bagaimana Maryam dapat dididik dengan bapaknya untuk berada di depan mihrab. Itu juga yang kita juga tuan-puan, kita usahakan kita binalah mihrab di rumah kita semampunya, sebaiknya, agar doa kita juga akan diterima, diangkat dengan lebih awal oleh Allah SWT untuk dimakbulkan permohonan kita semua insya-Allah. Dan saya rasa tuan-puan cukuplah perkongsian kita pada malam ini, sekadarnya yang mungkin. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya dalam kuliah maghrib ini. Jadi insya-Allah doakan sama jaga tuan-puan. Terima kasih kepada yang muji studio ni. Alhamdulillah baru siap tuan-puan. Sebab usaha juga insya-Allah tuan-puan untuk kekalkan terus dalam program saya betul-betul mengaji insya-Allah. Mudah-mudahan, dan juga seminar yang lain berkaitan tentang online insya-Allah, berkaitan tentang Al-Quran. Fokus saya tetap berkaitan tentang Al-Quran tuan-puan. Terutama kita belajar dan memahami daripada ayat suci Al-Quran insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada pihak pengerusi Surau An-Nur dan seluruh tani kuasa yang berikan peluang ini. Terima kasih kepada tuan-puan yang sudi untuk menyumbang dalam tabung Surau An-Nur. Bantu sama-sama tuan-puan agar kita juga diberkati oleh Allah Taala insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah dan betul daripada saya sendiri, ampun dan maaf. Jumpa lagi akan datang insya-Allah. Sekian daripada saya. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.